dalam lubuk yang mengatakan, kita mengatakan bahawa mereka ni peniaga kecil, mereka ni golongan-golongan susah. Kalau dah dapat rumah, dapat sampai bantuan rumah, dibantu oleh kerajaan, dapat bantuan macam-macam, ini membuktikan bahawa peniaga-peniaga ini memang golongan marahan. Kalau golongan yang kaya, mereka tak dapat bantuan. Mana-mana bantuan yang dapat, mereka ni dapat, dia bukan dapat bantuan secara kroni. Mereka ni ada kena isi borang, kena tengok pendapatan, kena siasatan. Ini minta bantuan ni bukan minta bantuan tepi jalan, minta bantuan dengan kerajaan. Bila minta bantuan kena dalam kerajaan, jabatan ke siasat mereka ni, adakah mereka ni benar-benar memerlukan? Jadi jangan mempertikaikan bantuan-bantuan yang mereka layak dapat. Ini kelayakan mereka dapat. Dan mereka juga nak berniaga, ini kelayakan untuk mereka dapat. Kalau okey, adalah 35 peniaga ni, kita tak bagi tahu semua 35 peniaga ni adalah orang susah. Ada juga orang yang senang, ada juga orang yang dia ada kedai, beberapa kedai di luar. Tapi kita nak bagi tahu, kedai-kedai yang mereka ada ni adalah kedai-kedai komersial, kedai-kedai yang tidak bersangkut paut pun dengan kedai majlis. Kita nak bagi tahu, kita warga negara, kita berhak untuk memohon, meminta mana-mana kedai di dalam daerah ataupun pembandaran. Tapi bila kedai komersial ni, kita nak bagi tahu, ini komersial, mereka bayar sewa, mereka bukan dapat free. Ini yang kita bagi tahu. Kadang-kadang diorang ni sampaikan ke tahap itu, diorang nak selidik dan diorang letakkan secara purata. Sama juga macam aku cerita tadi. Oh, satu hari pendapatan diorang 5,000. Diorang beranggapan bahawa 5,000 tu adalah 30 hari. Begitu juga dalam 35 peniaga, adalah 2-3 orang owner yang dia kedai ni dia dah berniaga, dinafikan hak, tapi dia ada kios lain, dia ada buka kedai lain, tetapi kedai lain semua mengikut peraturan yang ada. Ini tak ada masalah sebenarnya. Kenapa nak mempertikaikan tentang ini, sedangkan kita bercakap tentang fokus melibatkan hak mereka ni. Mereka ada hak, mereka ada dokumen, mereka ada track record, mereka ada segala macam bukti yang mereka ada. Sila Jan. Okey. Tapi Ustaz betul Rimau. Sekejap, Pak Syekh sekejap, bagi laluan sekejap. Okey. Tapi betul lah. Dia sebenarnya kalau bila jadi isu-isu macam ni, pihak berwajib kena turun padang. Kena bersama-sama dengan NGO, tim 11 ni untuk melihat kepincangan ataupun melihat sendiri apa yang telah berlaku. Jangan kita dah berada di atas, kita lupa tanggungjawab sebagai seorang pemimpin ni untuk melihat di bawah ni apakah kepincangan yang sedang berlaku. Itulah gunanya wakil rakyat. Itulah gunanya pemimpin-pemimpin politik ni, untuk mendengar keluhan, untuk mengambil tahu apa isu-isu yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia ni. Tapi bila mana warga-warga asing ni, diorang pandai. Diorang buat bodoh je kan. Buat bodoh, kemudian adalah kemasukan setiap bulan tu. Itu wallahualam lah kan. Tapi yang peliknya, bila mana berlaku dekat warga negara Malaysia ni, diorang cepat je ambil tindakan. Cepat je terus orang kata apa, memberi orang kata apa, menyusahkan rakyat kita sendiri. Itu yang kadang-kadang benda tu menimbulkan ketidakpuashatian. Contoh banyak banyak tempat PBT ni kita tengok, kalau orang Melayu kita berniaga, ada je datang sita, itulah inilah. Tapi apa yang kita lihat di Bukit Bintang, contoh di Bukit Bintang, bukan di Cameron Highlands saja, di Bukit Bintang, warga asing berniaga, buka perniagaan. Sampai sekarang elok je. Tapi aku tengok Surplus dah pergi 4-5 kali dah kan, terjerit-jerit kat depan tu kan, buat live, buat itu, buat ini. Nothing, tak ada tindakan apa-apa pun. Tapi bila mana orang Melayu kita menjaga tepi jalan, kena langgar, kena sita kan, berapa sangatlah untung dapat. Jadi aku harap Ijam dan Ustaz Sofian ni dapat meneruskan perjuangan ni supaya nasib rakyat kita terbela. Mana-mana yang kata Ustaz Sofian ni ambil duit lah, makan pau lah, itulah, inilah kan, kita tak tahu. Janganlah kita menilai orang macam tu kan. Allah Ta'ala ni maha berkuasa, dia maha melihat. Contoh katalah kalau Ustaz Sofian dengan tim 11 tak ambil, macam mana? Dah jadi fitnah, dah jadi dosa kan. Jadi benda-benda macam gini kita elakkan. Kadang-kadang ada nampak benda yang baik tu kita support lah. Kalau benda yang tak baik tu kita tegur kan. Sebab kita sebagai manusia ni
wajib tegur menegur bila mana nampak benda tu tidak betul kan. Tak semestinya kita ni semua perfect, kadang-kadang ada juga berlaku kesilapan kat situ kan. Tapi untuk menuduh tanpa bukti tu, itu aku tidak confirm. Ya, aku Jai, aku ingin berbalik semula kepada apa isu sebenarnya yang berlaku melibatkan 35 peniaga ni. Kita ni, kenapa kita nak mempertikaikan tentang apa yang mereka dapat, siapa mereka ni? Dia benda ni mudah dan simple. Di Cameron Highland ni ada pemimpin, ada wakil rakyat, ada top 4, ada YDP, ada macam-macam ada sebenarnya. Tetapi kenapa nak disusahkan, nak dijawab di media-media sosial, nak menjadi sulit, sedangkan kita pembawa isu. Kita bawa isu ni supaya ada mana-mana mereka ni untuk datang menjawab dengan fakta dan data. Ini kenapa perlu nak dimainkan, dikerahkan saitro-saitro penyokong-penyokong MB ke, penyokong ahli parlimen ke untuk menjawab. Ini isu rakyat, kita bagi tahu. Ini isu rakyat. Ini bukan isu yang boleh kita politikkan. Sebab realiti kita nak bagi tahu, isu ini benar berlaku. Ada peniaga, 30 peniaga ni wujud. Mereka ada track record, mereka ada fakta, mereka ada perkara yang mereka bangkitkan, mereka mendakwa itu dan ini. Seharusnya pihak-pihak yang berwajib ini datang berjumpa dengan kita selaku wakil kepada peniaga-peniaga ini, atau datang berhubung dengan mana-mana peniaga ini, adakan rundingan meja bulat. Masing-masing kita bawa fakta. Peniaga-peniaga ini mereka akan bawa fakta untuk mempertahankan diri mereka. Mereka mendakwa dinafikan hak dan sebagainya. Kalaulah melibatkan majlis daerah Cameron Highland ataupun Perbadanan Kemajuan Cameron Highland, mereka harus ada tanggungjawab. Mereka kena ada tanggungjawab. Jangan pusingkan cerita, jangan kalihkan 360 darjah hingga akhirnya menampakkan kelemahan-kelemahan kita. Macam Jai bagi tahu, kalau nak mempertikaikan tentang itu dan ini, banyak lagi kita boleh pertikaikan. Di Bukit Bintang, bagaimana warga asing boleh membuka-buka perniagaan sehingga mereka ini boleh menjadi kaya raya, sehingga mereka ni macam-macam mereka boleh buat. Jadi ini isu dia. Isu dia sangat-sangat simple sebenarnya, tetapi dirumitkan, dipayahkan. Kerana apa? Kerana birokrasi daripada jabatan-jabatan, agensi-agensi dan ahli parlimen tu sendiri. Sila. Okey, boleh saya cakap? Teruskan. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang tengok. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau kadang-kadang saya cakap ni gagap sikit lah. Okey, saya nak bela pada Ustaz Sofian. Dia buat tuduhan. Dia kata kaki pau tu. Kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Sagi orang tahu yang kita tak tahu, sagi orang tahu kita yang tak tahu. Jangan buat kepala tahu, jangan tuduh tanpa bukti. Saya nak tegur yang pada yang suka tuduh yang kaki pau ni, kata kaki pau. Sedangkan dia ni, saya memang sokong sangat Ustaz Sofian dan Kumpulan Sebelah, terima kasih sangat mewakili suara rakyat. Sebab apa? Tanpa dia kita tak tahu situasi apa nak jadi dalam negara kita ni. Saya terima kasih sangat dah pada Ustaz Sofian. Dan juga saya pun dah berhubung Azri, aktivis Sebelah juga. Saya nak tunggu macam mana saya nak sertai, nak masuk. Kalau ada masa ada saya boleh ambil cuti, saya nak ikut Ustaz Sofian pergi buat aktiviti macam tu. Saya teringin. Memang saya teringin. Tapi saya tak tahu macam mana nak buat. Cuma saya tak tahu. Kalau saya memang dah sokong sangat apa dia buat tu. Jadi tanpa dia, kita tak tahu apa nak jadi situasi negara kita ni. Kita wajib pertahankan negara kita. Kita wajib perkuatkan persatuan rakyat Malaysia ni. Itu saja kita haraplah. Harap pemimpin yang telah dah ditanggungjawab oleh rakyat sendiri, tolong ambil cakna. Okey, ulang sekali, tolong ambil cakna dan bertanggungjawab, tak kisahlah parti mana pun. Ambil tanggungjawab ni sampai tahap
terlampau banyak pendatang haram, pendatang asing. Kadang-kadang kita membuat kita tak selesa. Kadang-kadang kita pula terpaksa hidup dengan dia. Sebab undang-undang dengan kita ni lemah, lembik, tak macam Singapura. Tak macam Korea Selatan. Habis ekonomi, mata pencarian disapu habis. Masuk kononnya sektor 3D, lah kali semua jadi gila babi. Tu saya nak cerita lah, nak cerita Ni, Mai. Pak Syah ada tengok tak satu klinik pendatang asing ni boleh buka klinik salah guna PAS. Pak Syah ada tengok? Dan ada tengok dalam YouTube. Nampak macam mana kita punya penguasaan ni, peringkat penguasaan kita ni. Woi, sedih ya. Okey. Sekejap. Aku nak bagi satu fakta lah untuk geng-geng politik ni, khusus untuk geng-geng politik ni. Kita tahu geng-geng politik ni tak kira lah apa warna parti politik mereka ni. Aku nak bagi mereka ni sedikit idea kepada mereka ni. Kepada golongan-golongan politik yang view politik kita tahu ramai. Kita nak bagi tahu yang ada di depan ini semua adalah rakyat Malaysia. Semua ni boleh mengundi. Semua ini berbilang kaum. Ada Cina, ada peniaga Cina, ada peniaga India, ada peniaga Melayu. Ramai di sini semua adalah warga negara Malaysia. Mereka ini boleh mengundi. Kita nak bagi tahu warga negara ada kad pengenalan, mereka ini boleh mengundi. Hampa bayangkanlah kalau 35 orang ni, mereka ini adalah pengundi-pengundi dalam kawasan ini. Satu kepala ini, kalau mereka balik rumah, mereka ada lebih kurang 5 keluarga terdekat. Mereka ada juga keluarga-keluarga yang jauh. Kita letakkan satu orang ni, mereka membawa lebih kurang 10 ke 15 orang yang boleh mengundi. Ini golongan-golongan parti politik kita nak bagi tahu. Ambillah satu inisiatif untuk mendekati warga negara kita, warga tempatan kita, pengundi-pengundi kita, supaya nanti PRU yang akan datang mereka ni boleh menilai. Jangan pergi bahan diorang, jangan pergi ungkit diorang. Oh yang ni dapat rumah, oh yang ni dulu pernah dapat duit, oh yang ni kita pernah bantu dia. Ini apa benda korang ni? Saitro politik ni jangan jadi bangang. Mentang-mentang yang mana ada duduk, dah jadi kerajaan, dah ada kuasa, oh jadi hebat, jadi riak. Kita nak bagi tahu Perdana Menteri pun masuk penjara. Kita nak bagi tahu Perdana Menteri pun boleh ditukar. Begitu juga dengan Menteri Besar, begitu juga dengan Top 4, begitu juga dengan ADUN dan sebagainya. Apa yang sekarang ini berlaku adalah isu rakyat. Kita nak bagi tahu. Kalaulah kamu ini daripada golongan-golongan politik, ambillah kesempatan ni, dekati mereka-mereka ni. Mereka-mereka ni pengundi. Satu kepala mereka ni, mereka ada 10 orang yang boleh mengundi kepada mana-mana parti politik kamu yang akan datang bila berlaku PRU. Jangan jadikan warga-warga negara ini, peniaga-peniaga tempatan ini seperti musuh-musuh kamu. Kalau sebelum ni kita bawa isu melibatkan warga asing, mungkin kita bagi tahu warga asing ni tak ada kepentingan. Mereka ni tak boleh mengundi, tak ada kepentingan, tak ada siapa pun geng-geng politik nak ambil tahu melibatkan isu warga asing. Kenapa? Tak ada kepentingan, mereka tak boleh mengundi. Tapi yang ada hari ni semua boleh mengundi. Kita nak beritahu. Sila. Jam, aku nak sambung sikit Jam. Ini aku tengok komen-komen ni, oh tak ada NGO lain ke? Oh kenapa Ustaz Sofian naik atas ni, tempat dia tak ni ke? Ginilah aku nak beritahu kau orang, tak tahu, duduk diam. Okey, kedatangan Ustaz Sofian ni dipanggil oleh mereka ni semua, oleh peniaga-peniaga ni. Kenapa peniaga-peniaga ni tidak panggil NGO di tempat mereka ataupun apa-apa sajalah di tempat mereka? Tu kena tanya peniaga tu lah. Kenapa peniaga tu tanya panggil Ustaz Sofian untuk membantu? Tu pun kena tanya mereka. Kenapa mereka? Ya. Kita nak bagi tahu ya. Jadi, Aku nak tambah sikit melibatkan kenapa okay. Ustaz Sofian ni daripada Penang sampai ke Pahang ni. Kita nak bagi tahu walaupun kita tidak dipanggil, tetapi kalau kita tahu ini melibatkan isu agama bangsa dan negara, kita turun. Macam tu juga kita turun di Johor. Apa kena mengena daripada Penang nak pergi Johor? Kita pergi Johor 2
kali kita pergi Johor. Satu melibatkan makcik kemoja hina kita sebagai Melayu yang pemalas. Kita turun Johor. Satu lagi isu melibatkan di Johor. Isu melibatkan kalimah Allah di Stokin, di Kilang Johor. Kita turun Johor. Kenapa? Kenapa korang nak mempertikaikan bagaimana kita boleh sampai dekat Cameron? Ini isu rakyat. Sebab tu kita kena faham. Kita tim aktivis surplus. Bukan hanya orang invite kita. Tetapi kita akan turun, kita akan buat terjemahan secara sukarela bila ia mengganggu, gugat agama, bangsa dan negara kita. Sila Papa Dok. Nah, betul Ijam cakap. Bukan setakat kita dipanggil atau tidak. Betul, bukan isu dia kan. Tapi yang untuk Cameron ni tu aku nak beritahu kan. Yang aku setahu aku lah, memang peniaga tu sendiri yang minta tolong. So jadi, dan sebenarnya kita ni duduk satu Malaysia. Adakah kita ni kalau orang Penang untuk orang Penang je? Kalau orang Pahang untuk orang Pahang je? Orang Johor untuk orang Johor je? Macam tu ke? Nak tanya kan? Yang jadi kepelikan korang ni macam nak bermazhab-mazhab, nak berresis, nak berpuak-puak kan. Oh, kalau Pahang je, orang lain tak boleh campur. Kalau Penang je, orang lain tak boleh campur. Kalau Johor je, orang lain tak boleh campur. Kita ni duduk satu Malaysia, IC biru. Bukannya Johor nak kena Pahang, nak pergi Pahang kena pakai pasport, Pahang nak ke Penang kena pakai pasport. Tidak. So, jadi apa masalahnya? Kita ni semua warga negara Malaysia. So, jadi kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab. Bak kata orang cubit per kanan, per kiri akan terasa. Tapi tak tahulah, kecuali kalau kau ni binatang kan. Kalau kau ni satu politik tak Betul lah, guna. Papa Dok. Nanti kalau nak kahwin, orang Pahang nak kahwin dengan orang Penang, hangpa petikai kan? Hangpa tepuk meja ni. Tepuk meja. Tak boleh, Pahang tak boleh kahwin dengan Penang. Tak boleh masuk campur. Pahang dengan Pahang je Apalah punya bangang, punya jumut, punya puak-puak engkau orang ni. Ini tahun 2024 lah setan. Bukan tahun 1954, 1974. Ini 2024 masih lagi nak resis berkenaan dengan negeri lah apalah. Alah, hitam lah dengan korang ni. Aku tak faham lah. Okey, Papa Rok, Ijam dan sahabat-sahabat lain Ya, saya Don Jai. Saya minta turun dulu Nanti apa-apa Okey, Don Jai. Okey, terima kasih Don Jai. Baik. Assalamualaikum. Boleh. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak nak sambung pula boleh? Boleh Pak Syekh, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya nak cakap benda ni. Ulang sekali lagi. Biar ulang tak apa, biar kepala otak buka sikit. Ini cara saya cakap. Okey. Nampak ni dah dilantik oleh rakyat, buatlah kerja betul-betul. Jangan nampak nak PRU akan datang rakyat undi. Okey, lain kali jangan suruh rakyat undi. Suruh pendatang asing undi. Yang tu saya nak bak kepada ahli-ahli politik ni. Dah lantik, tunaikan tanggungjawab. Ni saya tengok dah berita terkejut perut. Ya Allah. PMX utamakan pekerja Bangla dan nak tambah pendatang asing dalam negara kita ni. Apa nak jadi dah ni negara kita ni? Buat malu negara Asia, negara lain. Cuba kita pergi tengok Indonesia. Ada Bangla je kat baju kat sana? Tak ada. Ada kedai Pakistan dekat Sumatera? Ada tak? Tak ada. Seboleh-bolehnya kita dapat hidup aman dan damai selesa dan dapat cari mata pencarian dalam negara kita. Yang tu kita nak. Kita nak boleh nak kekalkan entertainment Malaysia ni. Ini tambah pening rakyat. Kalau otak dia pusing-pusing, apa nak jadi ni negara apa masa depan anak bangsa kita, anak cucu kita. Memang sepatutnya kita kena buat. Ustaz Sofian ni ibaratkan, bagi pendapat saya, mata saya, ibaratkan mak kilau nombor 2. Kita bersambung. Pahlawan dulu macam mana, pejuang merdeka dulu. Mereka dah penat lelah, dah mati, gadai harta dan nyawa. Semata-mata untuk kita pun kalau boleh sambung perjuangan mereka untuk tentang kerajaan. Sebab apa? Sebab kita nak halau puak-puak pendatang ni yang bukan kerja sektor 3D. Ni tengok dalam berita PMX utamakan pekerja Bangla.
Dah ada pun dah berlamuk. Tak habis-habis lagi. Nak tambah lagi, bertambah lagi lah. Lingkup lah negara Malaysia ni apa nak jadi ni. Buat malu je. Buat malu pada Singapura dengan Thailand. Sebab malu. Sebab tu, yang suka yang kritik Ustaz Sofian ni, memang tak guna. Hamba tuduh macam-macam. Aku doa lah yang tuduh macam-macam. Tanpa bukti hamba doa. Aku doa semoga hamba tu mampu tengah jalan. Hamba tuduh tanpa bukti tak boleh. Kena ada bukti dulu barulah buat tuduhan. Barulah boleh ada ikut akta undang-undang seterusnya. Hamba tak boleh tuduh ikut suka dan hamba tuduh dia ni kaki pau. Dia buat tu kerana apa? Kerana mewakili suara rakyat Malaysia. Dan juga buat terjahat tu untuk apa? Untuk memudahkan kerja kerajaan. Dia tunjuk okey macam ni, sini banyak kedai-kedai macam ni. Okey macam ni. Lalu ni saya ucapkan syabas dan juga tahniah dan terima kasih sangat-sangat kepada kumpulan 11. Bila-bila masa nanti DM saya bagi tahu macam mana saya boleh masuk kumpulan 11, boleh ikut jemaah 11. Yang tu saya memang teringin sangat-sangat. InsyaAllah. Teringin sangat-sangat. Tu harapan saya, memang saya teringin sangat-sangat saya nak ikut macam mana keadaan rakyat. Sebab kuasa di tangan rakyat. Jangan sampai sejarah negara kita ni berulang. Mungkin dulu kita tahun 1969 13 Mei jadi kepada rakyat Malaysia, tak mustahil akan jadi kepada pendatang asing. Jangan sampai rakyat mengamuk, turun padang, protes berjuta-juta rakyat, lingkup. Itu saja saya nak cerita, nak luahkan. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Rima kerana bagi ruang saya bercakap, dan juga sampaikan salam kepada Ustaz Sofian semua tu, termasuk kumpulan 11 yang lain. Okey, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ustaz Sofian sebenarnya dia nak on live. Boleh follow dekat Ustaz Sofian punya view ataupun dekat sini pun okey. Kita teruskan saja. Cuma kita bagi tumpuan kepada apa yang Ustaz Sofian nak sampaikan. 32 peniaga ini adalah peniaga yang ada permis. Hamba boleh dengar suara? Boleh dengar suara? Tak dengar jam. Dan agro. Ini Tak dengar. Tak apa dengar. Tak dengar. Okey. Tak apa. Tak dengar siapa-siapa boleh ni. Kalau nak directly dengar boleh pergi ke dekat TT Ustaz Sofian. Pasal dia pakai mic. Ni tak pakai mic. Yang ni kita boleh berbincang saja. Kita boleh bincang. Siapa nak naik kotak boleh tekan request naik kotak. Aku akan tutup mic. Bos kakak. Expo perjuangan. Expo melibatkan sumber manusia dan perdagangan. Expo sumber manusia. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Sarimba host bagi naik. Assalamualaikum Papa Rock kepada sahabat-sahabat yang lain dalam ni. Waalaikumsalam, bos. Terima kasih. Macam ni lah lambat lah kena babi ni. Satu lagi dah kena ban. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih. Mana bat ni? Bat tu. Dan ada dewan pengguna mempertikaikan isu. Okey. Teruskan perjuangan, teruskan. Kali ni Rugi tak dapat join. Next time teruskan perjuangan. Okey. Mana bat tu? Oh, semalam bat lagi kau kena kita orang Okey. Kalau mereka terus kita Assalamualaikum. bagi tahu Teruskan. MB kami dah baik. Bila agak hang pelangai? Apa kena mengenal dengan MB yang hang? Sarah. Ini Sarah. 5 peniaga ini sekarang ditindas. Hang cerita tentang MB hang dah baik. Sekejap, aku turun dulu. Aku start punya live jap. Turun dulu. Okey, bos. Pelanggan mereka menjadi expo saya pun tak tahu. Betul lah.
Betul, ini nak jatuhkan peniaga tu berat daripada 500 ke 5,000. Ini kenaikan 1,000% lah. Apa nak jadi ni peniaga-peniaga ni? Sepatutnya saya nak baca di sini. Jadi titah tuanku lah, titah tuanku, pelangai. Ini semasa tuan pelangai ni. Tuanku Sultan Pahang ini dia buat ada satu titah yang baginda buat. Jam, aku turun dulu lah. Aku tengok Ustaz Sopan punya lah. Okey, Jam Saya fahamkan berdasarkan titah tuanku. Okey, Assalamualaikum. Ini Tuanku Sultan, seorang Sultan negeri Pahang yang mempunyai jiwa rakyat, yang jaga kepentingan rakyat, yang